Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana zidna 'ilma ya kashiful mushkil ikshif 'anna al-jami'. Baik. Qala berkata muallif rahimahullahu taala, bermula rukun sembahyang mayat itu 7 perkara. Jadi sembahyang mayat ni kata ulama as-salatu alaihi wa hiya min khasaisi hadhihi al-ummah. Maka sembahyang mayat ni khususiah bagi umat kita sahaja. Mana umat sebelum daripada kita tak ada lah sembahyang mayat ni. Macam mana berkata Imam Fakahani Al-Maliki pada syarah risalah. Dia kata macam tu juga al-isa' bisulus, mana dia kita berwasiat dengan 1/3 juga khusus ataupun khususiah pada umat kita sahaja. Gitu. Baik. Pertama kata dia daripada 7 tu niat. Niat ni makna dia al-qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Makna kita qasad sesuatu menyertai dengan awal perbuatan. Itu makna mana niat. Jadi niat tu dengan hati, dengan mulut tak niat dipanggil lafaz pasal apa niat ni wajib? Kerana berdasar kepada hadis Nabi kata innamal a'malu binniat. Sebenarnya amalan tu dengan niat. Mana terhenti sah amalan tu dengan niat gitu. Dan wajib disertakan dia akan niat tu. Wajib tu diserta tu dengan takbir yang pertama. Ni waktu kita mengatakan Allahu Akbar pertama kali tu dah. Maka waktu tu wajib kita sertakan niat. Jadi takbir yang pertama tu hak kita lah, bukan takbir tu imam. Dan wajib padanya, pada niat atau pada takbir tu, pada niat tu, niat fardu. Atau kena niat ginilah, sahaja aku sembahyang atas mayat ni fardu kerana Allah Ta'ala. Ada orang niat aku ni, sahaja aku sembahyang atas mayat ni 4 takbir, mengikut imam kerana Allah Ta'ala, tak sah. Dia wajib kena niat fardu. Pasal apa? Kerana dia fardu, dia bukan sunat mayat ni. Dia fardu. Adapun niat kifayah. Niat kifayah. Fardu kifayah tu, maka ulama kata niat kifayah tu sunat sahaja. Ada sebab itu orang niat usolli ala hadzal mayyit 4 takbiratin fardul kifayah. Fardul kifayah tidak. Fardu kifayah. Maka kifayah tu hukum dia sunat saja. Adapun fardu itu wajib. Tapi kalau tak sebut fardu tak sah. Macam kita sembahyang subuh. Macam sembahyang zuhur. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur. Saja aku sembahyang fardu subuh. Ada orang niat saja aku sembahyang subuh 2 rakaat jadi sunat, sah sembahyang tu tapi sunat. Maka tak jatuh wajib, mana tak gugur fardu dia. Kena niat saja aku sembahyang fardu subuh. Kerana dia fardu. Selesai. Lepas tu dia kata wajib, dan wajib padanya, pada niat atau pada niat tu ataupun pada takbir tu niat fardu. Adapun kifayah hukum dia sunat. Jika yang sembahyang itu kanak-kanak yang mumayyiz dan perempuan sekalipun. Jika yang sembahyang itu, mana orang yang sembahyang tu kanak-kanak
yang mumayyiz. Mana sah dah kena orang mumayyiz. Tapi jatuh fardu atas dia ke tak? Tak. Fardu kifayah tak itu atas dia. Atas perempuan jatuh tak? Fardu kifayah tak itu atas dia. Nah, lawak atas sunat ni mayang-mayang ni tak mayang sudah betul tak? Tapi kalau kampung tu tak ada orang laki-laki. Laki-laki tak mau buat dosa Allah, kau buat lelaki tu. Jatuh fardu kifayah tu atas buat laki-laki. Tapi kalau dia nak semayang, walaupun dia ni tak jatuh fardu, tapi bila dia semayang wajib dia kena niat fardu. Kena dia ni hukum dia fardu. Nah. Gitu. Sekalipun ni wajib niat fardu juga. Tu mana sekalipun. Walaupun yang semayang tu kanak-kanak yang mumayyiz dan perempuan sekalipun, apa mana sekalipun wajib niat fardu juga. Tu makna dia. Saja aku semayang atas mayat ni fardu kerana Allah Ta'ala. Niat gitu. Pasal apa? Kerana gugur fardu dengan keduanya. Mana kanak-kanak dan perempuan gugur. Pada ketika mana? Ketika ketiadaan laki-laki yang baligh. Maka gugur lah fardu dengan kanak-kanak gugur lah. Pasal tak ada laki-laki yang baligh. Tetapi yang gugur fardu dengan perempuan itu pada ketika ketiadaan kanak-kanak laki-laki yang mumayyiz. Maksud dia turutan dia laki-laki dululah hak yang baligh, lepas turutan laki-laki yang baligh kanak-kanak laki-laki yang mumayyiz yang tak baligh. Tak ada belaka. Nah. Laki-laki pun tak ada, kanak-kanak hak mumayyiz pun tak ada. Baru gugur fardu dengan perempuan yang sembahyang. Adapun kalau kata ada laki-laki, tak ada laki-laki yang baligh, ada perempuan dan kanak-kanak mumayyiz, tiba-tiba pok-pok perempuan pi kata kami sembahyang lah, hang budak-budak orang tu buat, maka tak gugur fardu dia. Gugur dengan dia tu dulu, faham tak? Maksudnya selepas pada dia, kalau tak ada dia juga barulah gugur dengan perempuan. Wajib, sebab tu wajib kita niat fardu. Maknanya Ustaz, kalau semua ada? Semua ada apa? Lelaki ada, kanak-kanak mayis semua ada, perempuan ada. So perempuan ni sunat saja. Dia tak ada cakap fardu. Dah wajib juga. Maksudnya dia nak cerita, nak abang kata pasal apa wajib tu, kerana tu ilat bagi kata wajib niat fardu tu kerana gugur enggak fardu dengan sebab depa. Tapi gugur tu bila? Selepas tak ada semua tu lah. Baru gugur dengan perempuan. Tapi kalau ada laki-laki wajib tak? Walau apa kalau ada laki-laki pun wajib kena niat juga. Tu mana dia gitu. Tu mana sekali pun tu. Wajib kena niat juga. Habis. Qala musannif rahimahullah. Dan tiada wajib ta'ayyun mayat dengan namanya. Apa makna ta'ayyun? Mana tentukan mayat dengan nama dia. Sahaja aku sembahyang atas mayat Ahmad. Misal kita kata Ahmad mati lah. Tu tak wajib ta'yin nama dia. Tapi kalau kita ta'yin juga, kita saja aku sembahyang atas mayat Ahmad yang mati Umar. Maka hukum dia tak sah. Pasal apa? Pasal niat atas orang lain. Tu kalau kita ta'yin apa? Nama. Tapi kalau gini tak apa. Saja aku sembahyang atas mayat ini, mayat Ahmad ini. Dia. Tapi yang mati tu Umar. Tu sah. Pasal apa? Kerana ada ini tu, mayat ni. Mayat ni dia makrifah ke? Dia pergi ke mayat tu dah. Faham tak? Tapi kalau dia niat ini, saja aku sembahyang atas mayat Umar. Fardu kerana Allah Ta'ala. Tiba-tiba yang mati tu Ahmad. Maka hak tu tak sah. Pasal kalau dia sebut mayat ni dulu, lepas tu baru dia sebut nama, adalah mayat ni lah. Maka tentu kepada mayat tu, hak tu ulama kata tu sah. Jadi tak payah duk ta'yin, tak apa dah. Saja aku sembahyang atas mayat ini. Laki-laki ke perempuan ikut suka dia lah. Laki-laki perempuan. Niat aja aku sembahyang atas mayat ni, Allah Ta'ala. Lepas tu nak baca ha ke hu? Baca mana-mana apa. Kalau dalam sebelum sebian, kalau ha pun sah dhamir dia balik. Dhamir tu perempuan yang mati. Tapi kita niat Allah, aku kita baca Allahumma fil laha warhamha. Tapi yang mati tu laki-laki. Sah tak? Hukum dia sah. Hak mati tu laki-laki, kita baca Allahumma fil lahu warhamhu. Mati tu perempuan, kita baca hu. Sah. Pi di Mekah bukan kita tahu ala pun mayat mana. Lepas pada sembahyang, maka dia berkata sallu ala ala amwat. Banyak orang lah tu lah.
Adapun tolong alal mayit tu, dia bila sebut mayit tu laki-laki lah. Mayitah tu perempuan. Tapi kita macam tak erti baham bahasa ni lah. Mayat juga saja aku semayang atas mayat. Mayat. Fardu mayat ni fardu kerana Allah Taala. Lepas tu kita pun takbir. Lepas tu nak baca apa? Baca bi hu ka ha pun ulama kata sah belaka. Nampak tak? Gitu. Kerana dhamir dia tak ada masalah. Kalau kita baca hu pun dia balik atas mayat tu juga, baca ha pun balik atas mayat tu lah juga. Maka hukum dia sah. Jangan susah hati. Kita pipi tak tahu mayat ni laki-laki ke perempuan. Untuk nak buat ke nak? Nak tengok tu imam duduk jauh lah, soft banyak lah, tak nampak lah tu imam. Kalau duduk di tengah tu mayat perempuan di pinggang lah, di tengah lah, di tengah. Kalau kita nak tengok, kalau dia bolang kandar tu kita tak nampak, dia tengok dia duduk tengah tu ni. Kalau duduk di kepala tu laki-laki gitulah. Lepas tu bila kita tengok, kita niat saja aku sembahyang atas mayat yang tu imam ni sembahyang. Tak kira. Niat aku lah. Pun sah. Boleh. Atas mayat yang tu imam ni sembahyang. Tak kira lah tu imam tu sembahyang perempuan lah. Tu imam yang tu laki-laki lah. Lepas tu kita baca hagahu ikut suka kita lah tu lah. Maka ulama kata sah pakai lah. Wallahualam. Kok ni orang bagi duit mayat kan? Bagi tak? Lepas mayat bagi duit? Bagi tak? Kok ni orang pergi tak? Sampul surat bagi duit tak? Orang mayat. Dulu ada, sekarang dah kurang. Tak ada lah. Tapi kat kampung ada lagi. Kami Kedah ada lagi. Kalau kampung Kedah lain ada lagi. Tunggu tang pintu surau masjid lah. Dia masih surau tu. Oh, dia tengok doa. Ni tak dia tutup lah satu pintu kan. Satu pintu. Patut dah keluar pintu tu ataupun dia tunggu dua orang, pintu ni satu kan. Lepas tu keluar suara itu. Dia bulan sampul kan. Kang RM5 lah. Allah. Ada kalau kan yang dekat duduk pinggang dengan kepala tu. Kalau tersilap kena ulang solat saja. Tak payah. Itu sunat saja. Itu sunat saja dia. Kalau ikut laki-laki kepala dia belah ni. Perempuan kepala dia belah ni. Orang tahu itu. Dia ambil tafaul. Ambil orang kata buat belah elok lah kan. Ambil tafaul, ambil orang kata taklah mana pun sah. Tapi ambil tafaul. Tafaul ni maksud dia perempuan kalau laki-laki macam ni kepala. Maka kepala dia mana kiblat. Kiblat situ dah. Kita ni atas ni surah kiblat itu lah. Sana situ. Sana kiblat situ. Maksud dia ni kiblat macam ni kot ni. Laki-laki kepala dia kot tu. Kanan. Kelah kanan. Perempuan kepala dia belah kiri. Dan duduk di pinggang. Duduk pinggang. Selalu orang ambil tafaul dia macam tu. Dia nak tahu belah-belah mana tu, dia sini. Dia tak kepala belah ni, tak belah ni. Perempuan ni, lelaki ni perempuan. Okey. Kita bangunkan, menghadap dua-dua orang. Banyak tu dah. Lepas tu kita kali. Menghadap belah makmum ni. Menghadap belah kita. Perempuan ni, dia duduk belah kiri laki-laki. Maksud belah ni belah kanan. Baru dia bila beralih ni, dia duduk belah kiri laki-laki. Sekejap. Kot tu. Belah tu, dia. Pasal dia duduk belah kiri laki-laki kot tu. Pasal ambil rusuk ni tafaul dia kot tu. Tu atas tafaul ya. Sunat. Sebab tu bila kita bagi salam, Assalamualaikum. Sembayang tu kita minta syurga baris belah kanan tu, ambil tafaul kerana hak baik tu belah kanan ambil tafaul itu. Situ je. Nak doa minta lindung, minta syurga ni bila-bila pun boleh lah. Tapi sebagai tafaul habis selesai. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Tak nak duduk. Baik. Dan
Sampai situ kanak-kanak mayit dan perempuan kerana habis. Dan tiada wajib ta'ayyun mayat dengan namanya asal ala apa? Usolli ala mayat Ahmad ke? Ala mayit Ahmad atau dengan laki-laki dan perempuan. Maksudnya tak wajib kita ta'ayyun dengan namanya nama mayat atau dengan laki-laki. Saja aku sembahyang atas mayat yang laki-laki ni tak perlu. Sebab tu niat terus saja aku sembahyang atas mayat ini. Nampak tak? Tak kiralah laki-laki dan perempuan. Tak perlu pada benar tak wajib kita niat nama, tak wajib kita ta'yinkan laki-laki dan perempuan. No. Baik. Dan jika dita'ayyun akan mayat tu, kita ta'yinkan, kita tentukan juga mayat tu. Dan tersalah ia seorang pada mentakyinkan tu. Mana? Pada ta'ayyun tu tersalah. Saja aku sembahyang atas mayat Ahmad yang mati Umar. Ataupun saja aku sembahyang atas mayat laki-laki yang mati itu perempuan. Dan tiada diisyarat kepada mayat tu dengan kata ini mayat. Umpamanya lah. Dia tak kata. Tapi kalau dia kata aku sembahyang atas mayat ini yang laki-laki. Dia sebut mayat ni lah. Tapi yang laki-laki. Padahal yang mati itu perempuan. Mana? Hak tu tak apa. Pasal apa? Pasal dia sebut mayat ini dulu kan. Dia takyinkan ini tu. Pada ketika tu maka tiada sah sembahyangnya. Nampak? Kalau dia tak takyin atas mayat ini tapi dia takyin mayat nama dia ataupun dia takyin laki-laki atau perempuan, tiba-tiba tersalah, maka hukum dia tak sah. Tapi kalau dia sebut saja aku sembahyang atas mayat ini yang laki-laki, nampak? Dia sebut mayat ni ataupun yang perempuan, tiba yang mati tu sebaliknya, maka itu hukum dia sah. No? Tapi kalau dia tak sebut mayat ini, dia terus saja aku sembahyang atas mayat laki-laki ataupun mayat perempuan ataupun atas umat yang mati bila tersalah, maka itu hukum dia tak sah. Gitu. Maka tiada sah sembahyang. Inilah lafaz niatnya usolli ala hadzal mayyiti. Ini kalau laki-laki. Kalau perempuan usolli ala hadhil mayyitati. Kalau kanak-kanak hadza tifli. Kalau kanak-kanak laki-laki lah. Kalau kanak-kanak perempuan hadhihi tiflah tiflati. Lagu itulah. Kalau tak tahu mayat ni siapa, kata ulama bekah, kita pakai lafaz niat hadzal mayyit pun tak apa dah atas mayat ni. Terpakai dah. Usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati. Fardu tu wajib, al-kifayah tu sunat. Terus kita tabuh tak apa dah. Usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardha lillahi ta'ala. Ngikut imam lah. Sahaja aku sembahyang atas mayat ini 4 takbir fardu kifayah kerana Allah Ta'ala. Habis selesai. Dan ulama kata atas kata harus sahaja. Dan tak ada afdal. Tak harus sahaja. Tapi benar harus ini pun kalau tersilap, kalau tak sebut ini, lagu kita kata hak tu lah. Maka hukum dia tak terpakai. Dia tidak ada afdal. Ulama kata atas harus saja. Harus kita ta'yinkan dengan nama. Gitu. Qala musannif rahimahullah. Dan sunat dan wajib. Dan wajib bagi makmum meniat mengikut imam. Mana niat iqtidak lah. Kalau setelah niatkan saja semayang atas mayat ibu aku. Boleh? Boleh. Pada mati mak dia betul lah. Tak apa. Memang mak dia betul kan. Boleh. Tu kira ta'yin lah. Kena okey lah.
Dan wajib bagi makmum meniat mengikut imam, mana niat iqtida atau niat berjamaah dengan imam boleh. Saja aku semayang fardu, semayang atau mayat ni fardu mengikut imam ataupun berjamaah dengan imam, ataupun jadi makmum atas niat kata iqtida, panggil niat ikut. Adapun untuk imam dia tak wajib niat niat imam, kerana semayang mayat ni dia tak syarat berjamaah. Dia tak syarat. Yang wajib niat ikut imam ni, yang wajib niat jadi imam ni sembahyang Jumaat sahaja. Adapun sembahyang fardu pun sama. Kalau dia tak niat ikut imam, sembahyang dia sah tapi jadi seorang dirilah tu imam. Makmum tak boleh lah, wajib lah. Kena niat. Kerana nak niat ikut tu. Kerana sembahyang mayat tak disyaratkan berjemaah, sembahyang seorang pun lepas. Kalau seorang yang sembahyang tak ada jemaah, lepas dah tuntutan fardu kifayah. Kerana kurang-kurang jemaah ni apa? 2 orang lah. Ni yang Nabi kata al-jama'atu isnani. Jemaah ni 2. Siapa 2 ni? Imamun wa makmumun. Imam dan seorang makmum. Tu imam dan seorang makmum. Selesai. Banyak tu jemaah. Jemaah pada syarak. Bukan jemaah pada bahasa. Jemaah pada bahasa kena 3 kata. Nama jamak. Gitu. Habis tu yang pertama. Rukun yang keduanya, berdiri betul macam sembahyang biasa jugalah bagi yang kuasa berdiri. Jika yang sembahyang itu kanak-kanak dan perempuan sekalipun, jika itu panggil royah kesudahan wajib kata berdiri ni tara mana? Walaupun kanak-kanak ni. Maksud dia tak gugur fardu dengan sebab ada orang mumayyiz, ada orang apa? Ada orang baligh, tapi walaupun itu dia wajib berdiri sebab tu juga. Sebab tu dia nak sembahyang, betul tak? Mamalah perempuan pun tak, walaupun tak gugur fardu dengan dia sebab ada laki-laki balik lah, wajib juga berdiri. Itu mana jikalau tu panggil royah kesudah-sudahan wajib tara mana, walaupun berkanak-kanak dan perempuan sekalipun, bila nak sembahyang kena berdiri. Situ. Rukun yang ketiga, berdarah daripada 7 rukun tu 4 takbir. Kalau kurang pada 4 takbir tu dia kena kait sikit di bawah tu, termasuk takbiratul ihram. Kayak gitu ya. 4 takbir ni termasuk takbiratul ihram. Tu 4 takbir. Takbir termasuk takbiratul ihram. Kalau kurang pada 4 tak sah. Dia takbir takat 3. Tak boleh. Bacaan tak apa, kurang pada 3, kurang pada 4 lah. Mula baca Fatihah, kedua baca salawat, yang ketiga doa bagi mayat, hak keempat tak baca apa dah. Allahu Akbar. Lepas tu di Mekah dia tengok. Dia takbir 3 tu panjang lah. Dia baca semua lah tu, takbir keempat tu sama. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Dia takbir saja. Kerana dia baca siap-siap lah dalam takbir ketiga ni lah. Doa bagi mayat, nak Allah malah tahrim nak ajruh, semua dia buat dalam tu. Dalam takbir ketiga. Takbir keempat tu Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi wajib kena 4 takbir. Kurang pada 4, bentuk 3 lah ataupun 2. Tapi satu hukum dia tak sah. Tambah tak takbir langsung, lagi-lagi tak terpakai. Dan sunat diangkat 2 tangan padanya. Pada 4 takbir tu sunat. Allahu Akbar, angkat tangan tu sunat. Kalau tak angkat pun tak boleh. Yang wajibnya perkataan Allahu Akbar tu, takbir tu. Pada pihak bersamaan, cara nak angkat ke mana? Seperti tu cara kita nak angkat tu. Seperti yang diangkat pada takbiratul ihram juga, pada takbiratul ihram juga. Macam mana kita takbiratul ihram tu? Macam itulah kita angkat. Seperti pada pihak apa? Wajah syabah dah. Pada pihak bersamaan kefiat, pada bersamaan cara pada takbiratul ihram. Macam mana kita takbiratul ihram, macam itulah kita takbir dalam sembahyang mayat. Dengan karatunya bawah ni semua apa macam itulah. Itu tengok balik bab takbir tu.
Angkat tangan tu. Selesai. Dan jika melebih ia musalli atau orang yang sembahyang tu daripada 4 takbir, melebih ni berapa ikut jugalah. Orang suruh tekan 4, dia tibai 5 ataupun 6. Kalau kurang tak pakai, hak ni bab masalah melebih. Allahu akbar. Sama ada dia angkat tangan tak angkat tangan ikut jugalah tak. Tapi dia takbir Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar 4 kali lah. Dia tahu Allahu akbar. Allah. Dia tambah lebih lagi. Tak kira lah 4 kata 5. Jika dengan sengaja sekalipun batal ke tak? Maka tiada batal sembahyangnya. Maka tu jawab pada jika. Jika melebih, maka tiada batal sembahyang dia. Bab lebih tak batal. Dia sengaja tambah rukun. Sengaja tambah rukun. Yang sengaja yang batal ni rukun fi'li weh. Ada pun rukun qauli tak batal. 1 rakaat baca 6 kali apa? Tihah. Dah duduk saja tu imam baca panjang. Bagi sejadah duduk saja baca sekali, baca pula kali. Sengaja dia baca. Mana lebih dah. Batal ke tak? Walaupun sengaja ulama kata tak batal tapi makruh. Duk pulun 4 orang tak suruh. Merah gitu. Tak batal. Tahiyat baca 2 kali. Dan dia masih baca laju Tok imam slow. Habis dah ulang kali lagi. Tak apa. Yang batal. Tapi kalau tahu duk rokok 2 kali, tu janam. Itu janam. Itu rosak. Ni sengaja, dia sengaja lebih, maka hukum dia tidak batal sembahyangnya. Ni dalam Syarqawi ala Tahrir. Kitab Syarqawi ala Tahrir kata dia melebih rukun qauli tidak batal sembahyang. Melebih rukun qauli. Syarqawi ala Tahrir. Karena takbir ni dia rukun qauli, dia bukan rukun bukan rukun fi'li yang membatalkan sembahyang. Ini kerana kita melebih rukun fi'li dengan sengaja, itu batal. Ada pun melebih rukun qauli tu tak batal. Tak batal tadi ni syarat. Tak batal tu. Ada syarat lagi. Selama-lama dia 2 kali lah. Dia ada angka 2 selama-lama Tidak batal selama-lama. Dia tulis gitu lah. Nombor 2 tu buang-buang. Selama je lah. Selama je. Tinggal selama. Kat Perak lah. 2 kali selama. Tu syarat tu. Orang mengaji tu syarat lah. Tidak batal sembahyangnya seseorang ataupun orang yang sembahyang banyak tu lah. Tak batal tu bila selama selama tiada i'tiqad ia seorang akan batal seorang dengan takbir tadi. Faham tak? Dia pelebih. Dia tak apa ni. Samalah sembahyang waktu pun. Dia baca tahiyat. Ataupun baca apa? Fatihah 2 kali Tapi dia tak, selama mana dia tak i'tiqad kata batal dengan sebab pelebih dia tu, maka hukum dia tak batal. Tapi kalau dia sengaja pelebih dan dia i'tiqad batal dengan dia pelebih ni, pada ketika tu baru batal. Tok imam pelebih 5. Kita bilang cukup dah 4 lah. Pasal kita bilang tawan Allah, pasal kita ada atur doa tu. Pertama kita Fatihah, rakaat kedua kita selawat, rakaat ketiga kita baca Allahumma filahu doa tu lah. Rakaat keempat rakaat berdah. Takbir keempat kita Allahumma la tahrimna ajrahu lah. Habis dah dekat tu. Tiba-tiba tu imam Allahu akbar kata lagi. Kita nak ikut ke tak? Tak payah. Biar pergi kat dia. Tak batal tak? Biar pergi kat dia. Dia takbir habis. Selama tiada diiktikad ia seseorang tadi akan batal seorang dengan melebih tu. Dengan sebab dia lebih tu, bila dia melebih dia iktikad batal, pada ketika tu baru batal.
Dan tiada membawa kepada berturut-turut angkat tangan. Tu syarat dia lagi, selama tak membawa kepada berturut-turut. Kalau tak yang berturut-turut, hak tu batal kerana sebab bergerak lebih 3 kali dah. Gitu. Berturut-turut. Dia kira sekali ni kira 2. Pasal dia 1, 2, dia kira 2 gitu. Sekali lagi 3. Selama tu tak batal. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Rukun yang keempatnya membaca Fatihah. Bila dia sebut membaca Fatihah ni, kena kita tuan-tuan kaid di bawah tu, tidak tentu mana-mana takbir. Membaca Fatihah. Nak baca ni takbir berapa? Bila dia sebut membaca Fatihah, bacalah takbir berapa pun. Kena baca takbir pertama pun tak apa, takbir kedua pun tak apa, takbir ketiga pun tak apa, takbir keempat pun tak apa. Tu takbir pertama nak buat apa? Dah tak baca Fatihah, duduk saja. Makan angin. Dah tak mahu baca orang tu dah. Nanti nak buat apa? Duduk saja. Dia lepak je. Makan angin. Tapi dia kata, dan yang afdalnya. Hak ni buat afdal. Afdalnya. Nya apa? Nya baca Fatihah tu lah. Afdalnya, dibaca dia akan Fatihah. Kemudian daripada takbir yang pertama. Hak tu lebih banyak pahala. Afdal tu mana? Maka surat sawabuhu. Barang yang terlebih banyak pahala tu mana afdal. Kasu tidak. Maka surat sawa buhu. Barang yang terlebih banyak pahala tu mana afdal. Hak terlebih banyak pahalanya baca pada takbir yang pertama. Ni bukan masalah wajib kena. Tapi kalau kita nak baca pada takbir mana-mana pun boleh. Takbir kedua pun tak apa. Takbir ketiga pun tak apa. Boleh. Takbir pertama nak baca, bila takbir pertama kita tak baca. Kita baca takbir kedua. Takbir kedua ni ada salawat situ lah. Kita nak baca mana dulu? Fatihah dulu kan salawat dulu? Ikut suka. Fatihah dulu pun tak apa, selawat dulu pun tak apa. Kalau kita baca takbir yang ketiga, kita baca doa dulu, Fatihah dulu, ikut sukalah. Doa dulu, Allah afilahu dulu pun boleh, Fatihah dulu pun boleh. Tapi kalau kita baca takbir yang keempat, tengok. Dan harus dibaca akan Fatihah. Jadi afdal dia kita baca pada takbir pertama. Pasal apa jadi afdal pada takbir pertama? Kerana tak abang tadi deh. Kerana sembahyang jenazah ni dia tak sunat kita baca iftitah. Allahu akbar kabira tu dah. Bila tak sunat kita baca iftitah, kerana ulama kata talaban li takhfif. Tujuan dia tu kerana nak tuntut meringankan sembahyang tu, memendekkan lah. Maka tak disunatkan kita baca iftitah. Maka bila tak sunat baca iftitah takbir pertama tu, maka afdalnya kita terus baca Fatihah. Sebab itu afdal di situ. 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 Lepas tu boleh baca di mana-mana. Tapi kalau baca yang keempat, takbir yang keempat, dan harus dibaca akan Fatihah pada takbir yang kedua dan yang ketiga. Takbir kedua mana dulu? Minta Fatihah dulu boleh, selawat dulu boleh. Takbir ketiga sama. Doa dulu boleh, selawat dulu boleh. Dan yang keempat, mana takbir yang keempat harus kita baca Fatihah. Lagi. Dan tiada wajib tertib antaranya Fatihah dan antara zikir pada segala takbir itu. Takbir pertama zikir je apa? Takbir kedua selawat lah, zikir dia tu dah.
Takbir ketiga doa bagi mayat tu lah. Maka tak wajib tertib. Mana dia boleh Fatihah dulu, boleh zikir tu dulu lah. Boleh. Tapi tengok lihat dah. Pada segala takbir itu melainkan pada salam. Takbir yang keempat tak wajiblah baca. Yang wajibnya pada takbir keempat tu salam. Faham tak? Tapi bab salam, takbir keempat tu kita nak salam dulu ke Fatihah dulu? Tu jangan salam dulu. Bengong sangat orang panggil. Nampak? Rakaat keempat tu lah. Rakaat keempat tu. Dia wajib dia terus salam. Zikir dia salam dia lah. Itu zikir dia. Tu tak wajib ke? Tu kena. Sebab tu dia kata tu. Sebab tu dia kata melainkan salam. Hak lain tak wajib tertib. Istisna pada tak wajib tertib tu melainkan dibuat pengecualian. Kecuali pada salam. Maka tu taprek pada tu dia buat cabang, maka tiada apa, maka iaitu wajib tertib. Taprek pada kata melainkan. Maka pada tiga tu wajib tertib. Hal lain tak wajib. Maka salam tu wajib tertib antaranya salam dan Fatihah. Mana antara salam dan Fatihah wajiblah tertib lah. Tu wajib. Ni bagi salam, lepas salam baru nak baca Fatihah. Tu orang boleh bengong lah. Gitu. Hal lain tak apa, Fatihah dulu boleh. Baca Fatihah, buka takbir kedua. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah. Waladhdallin, amin. Lepas tu kita lepas pada amin tu kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Cukup lah. Kalau takat tu nak baca, kalau baca nak afdalnya Ibrahimiyah tu lah. Ikutlah. Mana-mana dulu boleh. Boleh kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca Fatihah. Tak apa juga. Mana-mana pun tak apa. Kecuali salam. Jangan assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru bismillah baca Fatihah. Baca kali dengan Tok Imam. Tok Imam lepas sembahyang tu Al-Fatihah kita baca tu tak boleh, tu tak sah. Fatihah tu kena sempurna dihabiskan lain, tak boleh ikut cakap imam dah takbir tu pun takbir lagi tak. Dia hak tu masalah masbuk. Masalah masbuk kena. Tu orang tanya boleh ke tak masbuk semayang mayat? Boleh Boleh. Nak buat kena ada kita main lambat. Bila kita main lewat, kita main kita takbir lah. Tok Imam duk takbir berapa? Takbir ketiga kita kata kan. Takbir kedua. Kita takbir pertama lah maksud dia. Jadi kalau kita sama Allah Akbar, kita takbir kita qasad. Kita nak baca Fatihah dalam takbir yang pertama tu. Bergaya baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, Tok Imam Allah Akbar. Maka hak tu wajib tinggalkan bacaan, terus takbir bersama Tok Imam. Pasal mufaraqah pasal mufaraqah, pasal kita masbuk. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, baru tak kena dekat tu Tok Imam Allah Akbar, takbir yang keempat dia lah. Kita pun wajib tinggal Fatihah tu terus Allahu Akbar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kan takbir kedua lah. Tok Imam bagi salam kita terus. Gitu. Faham tak? Itu masalah masbuk. Suruh takbir je lah. Ya. Takbir ke sambung lagi dua? Dah, sambung lah. Sopan dengan Adakah seorang dengan seorang lah? Seorang lah. Asal je. Ustaz ni pertama kali dengar. Kalau kadang-kadang orang tak pernah dengar ni, kita terbaca lah Fatihah kepada rakaat takbir kedua. Lepas tu belakang subhanallah. Ada ke? Saya jarang dengar macam ni. Itu gapi kat dia tu. Nak abang kata dia tak benar mengaji. Tak pernah ngaji. Habis. Dan kita pun boleh sengaja buat macam tu. Boleh. Boleh Tak. Sebab tu dia kata tak tertentu pada mana-mana takbir, cuma afdal takbir yang pertama tu saja. Tidak takbir mana buat apa, duduk saja ya. Kerana takbir lain tu tak boleh, kena salawat, kena duduk tetap dah. Takbir kedua tak boleh ubah dah tu. Doa bagi mayat tu takbir ketiga dah. Jadi takbir pertama Fatihah tu dia bagi kelonggaran, boleh pertama, dua, ketiga, empat pun boleh. Tapi afdalnya takbir pertama lah. Gitu. Pasal apa? Takbir pertama kalau sunat baca iftitah ialah baca tang tu baru sedap lah. Tapi dah dia tak sunat. Habis.
Rukun yang kelimanya kata dia salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat tu kemudian daripada takbir yang kedua. Ni tertentu ni. Salawat tu yakni kemudian mana selepas takbir yang kedua kena baca salawat. Nak buat imam nak berbuah Fatihah sekali tak apalah. Tapi syarat duk yang nombor 2 jugalah selawat tu. Habis Fatihah bacalah selawat. Faham tak? Gitu. Sekurang-kurangnya. Ni tak boleh kurang daripada tu. Tu mana kurang-kurang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Banyak tu lah. Takkan tak boleh ikut mayat-mayat lah. Paling mudah dalam dunia mayat-mayat. Rokok tak ada. Ni orang tua dulu kata saya ingat waktu duk mengaji dulu ustaz kata hampa pi semayang masjid. Tak apa nak pi Pi dia kata. 4 kepak 2 senggot RM3. Zaman tu RM3 banyak nak mampu Palingan RM2 lah. 4 kepak tak kepak. 2 senggot ni gini Dia kata boleh RM2 jadi dia dah. Waktu bukan apa dia suruh pi dulu. Pasal zaman nak ajak lah. Faham tak? Tapi orang tua pun tengok macam budak-budak pondok ni bukan masuk dia reti belakang lagi macam jadi kita dia tak kacau bukan tak kacau ni apa ni tapi nak ajak pi dia keras suruh pi semua Jadi nak bagi kita biasa nak bagi kita ni lawan semua praktikal. Pelok juga kita pun budak-budak kadang-kadang masuk mai duk ni bayang pergi duduk pergi dak bila kita nak ajak ni apa bukan banyak ni bukan dia tak ria kalau kata sembahyang ni boleh lah kita tiap hari orang duk sembahyang buat lah ni kadang-kadang ada orang mati je lepas tu kepung bagi duit depan dia seronok tu esok mai pula kalau ada orang ni biar pergi dia Betul saya kadang-kadang dia bagi pegang kan. Kalau ada adik-adik yang dekat-dekat kita yang meninggal dia tahu nah dia pegang duit. Pegang duit jaga bagi ni. Dia tak ada Mana budak-budak duk betul saya bagi habis. Sekarang dia pun bagi balik Ambil bagi balik orang tua ambil bagi balik. Tengok budak-budak nak bermain. Bagi seorang tu sampai buka RM5 tengok. Dia kayu gerek tu meletup nak pergi kedai tau. Biar pergi dia buat. Sedekah dia buat tu lebih ni Dia apa kita niat sedekah. Hak tu yang nak boleh kat mayat pun. Hak lama-lama tu bukan dia sedekah pun. Ni kita tolong sedekah Maka niat pahala untuk mayat tu lah. Hak tu nak boleh kat dia pun. Sedekah jariah. Nabi apa? Hak tu hadis terang tu. Dia tak boleh sedekah. Kita lah sedekah pasal ni lah. Waris dia bagi sedekah untuk dia Ya Allah. Itu bid'ah tambah. Hadis terang-terang. Sedaqatin jariyatin. Sedekah jariah. Bid'ah terus. Bengong sungguh. Jadi dia tak boleh buat lah. Jadi adik-beradik dia, maksud dia waris dia yang bagi duit lah. Bagi duit. Duit khairat mati ni bersakar ke tak? Sakar ke tak? Khairat. Ikhtilaf ulama ilsah. Dia tak bersakar. Dia khairat ni mana kebaikan. Dia berunsur tabarruk dia tu. Sebab tu orang masuk khairat kalau umur dia panjang memang sah rugi. Betul tak je? Bayar je. Kalau dia hidup 80 tahun rugi mampu. Setahun berapa ratus dia dah? 100 kan kita kata setahun 100 yuran dia. 80 tahun tak 80 ribu lah. Dia tu kan berapa ribu. Kawan hang masuk 2 tahun dia mati. Untung berapa dia punya yuran hadiah sama je apa. Kalau mesyuarat atas 500 kalau 80 tahun boleh masuk khairat. Balik 500 tak boleh pun. Tu nak abang kata dia bukan bersakar dia unsur tabarruk. Situ. Dia ambil duit. Dia waris bagi kadang bagi duit depa untuk sedekah untuk pak dia lah. Waktu tu dia nak sedekah bagi lah. Maka dia bila dia bagi kita bagi sedekah tu pahala pergi kat pak dia. Tak ada bid'ah apa. Pergi saja buat kalut. Oh tak boleh. Dia kata orang semayang duk kerana tujuh. Biar pergi kat dia. Sebab tu semayang hadiah. Saya jumpa dalam kitab mana dia? Baru. Bab semayang hadiah tu ada. Semayang hadiah ni tak syarat ikhlas. Maksud dia bukan tak syarat ikhlas. Nak abang kata kalau tak ikhlas pun amalan tu Tuhan bagi. Tetap dah semayang hadiah orang bagi RM10.
Dia buku Yasinnya dia buat tak banyak, dia buat dalam 20 gitu ya kan. Lepas tu 10-20 dia bagilah kan siapa-siapa yang berasa dia layak sikit lah. Dia tengok hak tok lepas sikit dia bagi lah. Dia kontau lah sana. Bagi untuk tolong sembahyang hadiah. Memang ada hadis tak tu dah. Ada hadis walaupun hadis Nabi tak sebut dia, ada satu sembahyang yang ketika mana tak tu kita ambil, tak ada masalah apa, kita fi fadailil amal. Tak ada masalah apa. Maka ulama sebut atas qaul yang kuat. Kata sah kita beramal dengan hadis yang dhaif fi fadailil amal, bukan hadis yang dhaif jiddan, bukan maudhu'. Nampak? Jadi Nabi kata mayat ni turun malam mula macam kita lah, takut nak betul tak? Tempat tak pernah cuba siang seorang-seorang weh. Lah tak boleh lah Covid. Mana buat? Tak berani. Benar? Tu dalam maksudnya alam kita je, cuma langkah pi pasal sepadan tu boleh cakap Melayu semua lagi. Tu pun kita tak pernah nak berani lah. Ni pi turun luar alam tak tahu alam mana, kelam tak kira lah. Lepas tu nak teman apa hak tu yang Nabi sebut nah. Lepas tu ada dalam kitab. Wisyaul Afrah ada perukunan orang tua-tua dulu pun ada. Nah, kitab perukunan orang tua-tua dulu ada sembahyang hadiah tu. Buku kuning perukunan tu lah. Taman perukunan tu ada. Tak ada masalah. Wisyaul Afrah ada. Kalau disyarat ikhlas kita semua mampu yang malam tu. Masalah orang bagi dah duit dah. Bagi siap-siap ni tak ikhlas sembang lah. Betul? Tapi nak abang kata hak tu ulama kata tak syarat tu. Maksud dia syarat dia sembahyang yang Tuhan bagi. Betul kita doa Allahumma inni sallaitu hadhihi salah. Ya Allah aku sembahyang ni. Wa anta ta'lamu ma urid. Hang terlebih mengetahui apa yang aku kehendak. Allahumma ba'ath thawabaha, ya Allah ya Tuhan sampaikan akan pahala dia pahala sembahyang ni misla thawabi zalika, seumpama pahala sembahyang kau. Kalau Tuhan bagi pahala satu lah pi kat mayat ila qabri, sebutlah nama siapa tentu takyinkan dia ya Allah betul dia tulis. Jadi dia sembahyang hadiah untuk mayat ni untuk Allah yarham ataupun ni almarhum kau ni dia tulis nama. Dan ada dalam kitab Azkar Imam Nawawi. Kalau tak silap ada. Talik tengok sekarang. Qala musannif rahimahullah. Dan rukun yang kelima salawat atas Nabi, kemudian daripada takbir yang kedua, kemudian di mana tertentu pada takbir yang kedua. Sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad, tu paling kurang, tak boleh kurang benda tu. Dan yang terlebih akmalnya, mana yang terlebih sempurnanya salawat tu, iaitu salawat Ibrahimiyah. Dia panggil nama lah tu, pasal disebut nama Nabi Ibrahim. Yang dibaca akan Ibrahimiyah tu pada tahiyat akhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama sallaita sampai innaka Hamidum Majid. Habis. Rukun yang keenamnya doa bagi mayat, kemudian daripada takbir yang ketiga. Ini tertentu pada takbir yang ketiga. Fatihah dulu pun tak apa, dia dulu pun tak apa, mana-mana tak apa. Kalau nak buat Fatihah tentulah. Lah mudahnya atung macam orang atung lah pertama Fatihah. Dan disyaratkan padanya pada doa itu, doa yang bangsa akhirat. Syaratnya doa bangsa akhirat. Dan ditentukan akan doa tu bagi mayat yang kita sembahyangkan atasnya. Ditentukan, sunatlah ditentukan tu. Atas mayat. Sekurang-kurangnya, mana tak boleh kurang padanya, pada tu dah Allahumma ighfir lahu. Banyak tu ya weh. Lepas tu orang tua kita akan ngapal sikit Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Takat tu dah. Tak. Allahumma ighfir lahu. Takat tu ya betul-betulnya. Tu paling kurang. Takkan tak reti sebut Allahumma ighfir laha. Kalau ramai di muka Allah, kalau amwat tu ramai Allahumma ighfir lahum. Begitu je. Dua orang lahuma Hu ke semua tak apa. Pergi weh. Senang. Hu ke semua. Atau Allahumarhamhu boleh juga. Tapi kita buat semua Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kalau terus Allahumma ighfir lahu, tak boleh kata Allah marhamhu, boleh kata Allah marhamhu, boleh. Kata tu. Tu maksud dia doa bangsa akhirat. Rahmatkan dia, ampunkan dia.
Dan yang akmalnya, mana yang sempurnanya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Danas itu mana daki-daki. Wa abdilhu daran khairan min dariha. Wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa a'idhu min azabil qabri wa fitnatihi wa min azabin nar. Kalau tukang tantu ya, Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa aghsilha bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqiha minal qataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa adkhilhal jannata wa a'idhu. Itu jangan ubah. Hu tu balik pada kubur. Buat tu bukan balik pada mayat. Wa a'idhu min azab. Walaupun kita baca perempuan, Allahumma fil laha lah. Wa adkhilha, dan masuk akan dia akan perempuan tadilah al-jannata ay fil jannati, dalam syurga. Tak boleh tu balik pada perempuan. Wa'idhu, dan jauh akan dia. Ada tak? Wa'idhu dan wa'idha, jauh akan dia perempuan tu min azabil qabri, daripada azab kubur, wa fitnatihi. Tang tu jangan ubah. Wa fitnatihi tu fitnahnya, bukan perempuan, fitnah kubur. Tu jangan ubah lah. Wa min azabin nar, dan daripada azab api neraka. Lagu mana ni? Hak ni ada orang tanya saya. Nak mana nak ambil Allahumma fir lahu, ya Allah, ya Tuhan, ampunkan dia. Warhamhu, rahmatkan dia. Wa'afihi, afiatkan dia. Wa'fu anhu, kasihani akan dia. Wa akrimhu, muliakan. Nuzulahu, turun dia tu. Wa wasi' madkhalahu, luahkan dia tempat madkhal dia, tempat tinggal dia lah, tempat masuk dia, banyak kubur dia lah tu. Waghsilhu bil ma', dan siram akan dia, mandikan dia dengan air, wasalji air, dan wal bara, air sejuk, wa naqqihi, sucikan dia minal khataya, daripada dosa-dosa, kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, seperti mana menyucikan yunaqqa thawbul, menyuci pakaian yang putih daripada daki-daki. Wa abdilhu daran khairan min darihi, dan tukang ataupun gantikan rumah ni kebaikan, daran khairan, akan rumah dia tu lebih baik daripada rumah yang ada Allah. Kalau tinggallah rumah ni. Wa ahlan khairan min ahli, dan gantikan akan ahli dia tu lebih baik pada ahli yang ada Allah, kawan-kawan apa semua ni. Wa zawjan khairan min zawjiha, atau bila tu tak apalah. Kalau orang lelaki gantikan isteri dia yang lebih daripada isteri ada Allah gitu. Tapi kalau orang perempuan mati, nak cerita orang perempuan mati, orang perempuan mati, dia tak butuh dengan suami dia. Faham tak? Dia tak butuh mati dengan suami dia. Kalau maksud dia, putuslah atas dunia ni, suami takkan pergi teman dalam tu. Faham tak? Yang dia pergi seorang lah, hantar cinta tak mana tak ada hari lepas tu pergi gitu. Lepas tu bila perempuan tu mati, maka putuslah dia dengan suami dia. Tak putus. Tak putus. Bila tak putus, dia tetap isteri lelaki tu lah sampai bila-bila. Lepas tu nak ganti ke mana ni? Ni dia kata wa zaujan, dia atas pada kata mana dia wa abdilhu, dan ganti akan dia akan perempuan tu wa abdilha zaujan, akan suami lah, khairan min zawjiha, yang lebih baik pada hadu adalah ganti gina memang tak betul Untuk lelaki untuk perempuan. untuk kalau kita ubah perempuan ni, Allahumma filahu warahmah. Kau nak ada perempuan tanya. Ada orang bisa tanya. Dia tanya tu guru. Mengaji Mekah 10 tahun. Dia kata awak mai.
Awak tak baca? Dia jenis mengaji melawak gitu. Tapi orang paling pakar Quran hari dah ingat lah. Pakar Quran. Dia mengaji 10 tahun di Mekah Masjidil Haram, mengaji lengkong bab Quran saja. Nama Pak Ku Ahmad. Meninggal dah ni. Sampai radio Kedah dulu ada ustaz Zai apa ni apa? Aduk baca alam radio bila orang telefon baca apa Quran. Orang tafsir ni lah. Dia kata macam arwah Pak Ku Ahmad, macam Pak Ku Ahmad ni dia kata tak boleh turut orang mayang. Tak sah, wajib orang turut dia. Tak sah kalau dia sembahyang turut orang. Sampai tu. Memang pakar sungguh. Dan mengaji lengkong di Mekah, mengaji bab Quran 10 tahun. Dia cakap, duduk di rumah dia cakap Arab. Dengan isteri dia apa semua cakap Arab. Pagi abang dia pergi mengaji, dia pergi subuh, pergi rumah aku. Dia mengajak kami duduk mirak tu. Tak ada kepala. Kaki tak juntai naik tu dua. Abang macam. Abang dia panggil abang macam. Gitu ya. Pagi-pagi lepas subuh tu pergi rumah dia tu imam lah semula. Kalau ada dia tak ada siapa pun selepak naik. Bukan dia tak bagi tapi orang tak mau. Tak gamak pergi. Kata dia. Jom nak mengaji. Aku tak boleh cerita. Dia tu. Tapi dia tanya, dia panggil abang. Awak. Boleh. Ni kat mana ni? Waktu tutup visa dia mengai. Dia pergi tengok sisa dia orang kat kampung dia. Dia panggil, abang. Tahu. Boleh. Dia atas ni. Kalau jantan tak apa je weh. Dia cakap jenis tu. Ni kalau tina ni nak ganti ke mana ni bukan putus dengan lelaki dia. Mana nak tahu dia tak tahu. Kawan tu guru besar. Saya ingat majlis patuah buat majlis kami waktu guru takmir di Kedah tu. Mai soalan dia bangkitnya Arab. Dia majlis patuah nak Penin. Lama-lama kata kita tukar ubah cakap Melayu kot. Pak cik nak kita ubah cakap Melayu. Kawan ni dia kata apa tu? Kita apa balik cari nak tengok kitab Melayu. Rupanya ada dalam. Tuan-tuan saya bisa tak mahu nak bahas ni. Tuan-tuan tengok sini, tuan-tuan rujuk kitab Buriyatul Lab muka surat 20 juzuk yang kedua. Juzuk kedua pasal jilid yang kedua baru ada bab mayat-mayat lah. Mayat-mayat. Kitab Buriyatul Lab. Buriyatul Lab muka surat 20 14 baris pada atas. Itu saya tengok. Saya boleh cari tu. Tengoklah mayat-mayat lah. Muka surat 20. Tengok mayat-mayat muka surat 20. 14 baris pada atas. Sekali dia lari 5-16 dia tak kecoh. Tu kita ambil cetakkan mesin-mesin. Faham tak? Tapi tengok tak jauh dia lari pun. Kalau dia lari tak jauh. Boleh tengok je. Kita boya. Tapi jawapan dia seumur apa tak? Nak buat kata dia ada dia ganti juga. Tapi dia ganti, maksud dia bagi kebaikan yang mencalir kepada orang perempuan ni. Gitu bila kita minta ganti. Kerana dia takkan putus dengan laki dia. Sebab tu orang perempuan ni kalau dia menikah lain selepas laki suami dia mati, misalnya suami dia mati lepas tu dia kahwin lain, ada pendapat kata dia akan hidup dengan laki yang dia kahwin tu. Kalau dia mati atas tangan laki-laki mana. Kalau dia menikah 3-4 lah, laki dia meninggal lah apa semua, ataupun cerai hidup apa tu, menikah oleh atas laki mana dia meninggal, dia duduk atas laki-laki tu. Ada pendapat kata tak. Dia okey nah. Dia tengok mana akhlak paling baik dalam laki-laki tu, dia bagi pilih. Dalam dunia ni lah mana akhlak paling elok tu dia pilih. Sebab tu haram orang menikah dengan bini Nabi. Tak boleh. Hatta Nabi sendiri pun tak boleh menikah. Maksud dia, kita kata misal kita kata turun Nabi Isa, isteri Nabi masih ada lagi. Ataupun Nabi-Nabi yang lain ada ketika tu dah. Bila Nabi wafat, bolehkah menikah dengan isteri Nabi? Nabi pun tak boleh menikah. Memang tinggi tak tu. Siapa dia orang akhlak yang sampai tangan Nabi? Tak ada. Sebab tu tak boleh. Haram. Sebab tu dia panggil Ummul Mukminin. Bila ummul mukminin ni bukan nisbah pada kata haram kahwin, bukan nisbah kata tempuh batal yang apa tu lah.
halal haram tu. Nah, tapi cuma nisbah pada kata haramkah kahwin. Sampai tahu tu seolah-olah ibu dah dengan kita ni. Bukan dia tahap kita nak pergi nikah dengan bini Nabi. Walaupun muda atau mana, tapi tengok Aisyah. Nabi mati dia umur 14 ya. Wafat nah. 14 ya. Muda lagi. Tapi tak. Tak boleh. Pasal mana dia di sana dia bukan ada hukum. Faham tak? Di sana dia panggil darul jaza, negeri balasan. Adapun dunia darul amal. Maksudnya apa yang berlaku dalam dunia itu akan bawa pergi ke sana. Itu sahaja. Tapi di sana dia tak kenal dah. Elok belakang ni. Faham tak? Jadi kita ada bayang dunia ni lagu apa? Syurga tu lagu dunia ni lah. Tengok ni. Dah di sana tu. Dia kata kami tak ada apa. Dia pun elok. Tuhan cabut dah cemburu rupa pun tak ada dah. Cemburu ni hiasan dunia biasalah kan. Ni sana tak ada dah. Satu. Yang keduanya, semua elok. Elok dah saya tak ada. Bidadari tu elok. Makhluk manusia ni elok lagi. Tuhan bagi. Tak tahu elok tahu dah. Yalah. Nak kahwin dengan tak ada lah. Yalah. Jangan ganti dah. Balik tengok pembahasan dalam tu. Saya pun tak pun ingat banyak. Kita baca tinggal sekali tu. Balik tengok dalam tu. Kok boleh pilih bidadara kan? Tak ada. Tak boleh. Tak boleh. Dia macam kaedah dia tak boleh tu. Tapi syurga ni dia mala ainan ra'at wala uzunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Nabi sebutlah. Mana tak benda tak terlintas hati kita. Tak tahulah lagu mana. Wallahu alam. Nikmat syurga ni. Nak buat kata dunia ni tak ada suku pun, tak ada sekelumit. No. Yang kata nikmat syurga tu tak ada. Tak ada banyak tu pun. Nabi kata mala ainun ra'at, barang tak pernah nampak mata pandang Kalau kita tengok tempat indah tu. Tak ada pun dunia tak ada pun. Sebab tu Sayyidina Ali kata kalau siapa nak cari kebahagiaan, keseronokan dalam dunia, itu satu perkara yang mustahil. Sayyidina Ali sebut syai'un muhal, sesuatu yang mustahil. Kerana memang Tuhan tak buat seronok. Keseronokan dalam dunia memang Tuhan tak buat. Negeri dunia ni dia kata negeri tempat tahu, tempat beramai lah. Hak yang seronoknya Tuhan buat di sana. Bila kita teruk di sini pergi kutip hak sana no, memang tak ada. Tapi kita rasa seronok dah dunia ni mana. Tak mahu tinggal. Seronok dah kita rasa. Kita rasa seronok. Tapi memang tak ada. Hakikat dia dunia ni tak ada. Tak ada tempat seronok. Cuma kita yang menyeronokkan diri kita. Tapi hakikat dunia ni memang tempat darul amal, tempat beramal, tempat nak teruk. Tidurlah, kena bangkit. Kena apa? Maksud dia gitulah, kena teruk. Bukan tempat seronok. Memang kalau hang cari pun hang takkan dapat benda tu. Memang tak ada, Tuhan tak buat di dunia. Dah tak ada, percaya satu benda mustahil kata Sayyidina Ali. Tapi kita yang menyeronokkan diri kita tu je lah. Wallahu alam. Ada dalam kitab Buryah tu, tengok sana bab tu. Qala musannaf rahimahullahu ta'ala, rukun yang ketujuhnya kata dia memberi salam, iaitu tertentu ia kemudian daripada takbir yang akhir. Takbir akhir tu apa? Takbir yang keempat lah. Jangan 4 takbir. Bagi salam sekali ke dua? 2 kali lah. Qaul mu'tamad, ada juga kalam sekali lah. Tapi qaul tu dhaif. Sudah buat lah. Dhaif. Nanti sekali kata lagi lah. Saya tanya tu, dia tanya tu. Ni tu nak balik lah. Sekali.
Assalamualaikum warahmatullahi. Dah boleh ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Gitu. Oh, boleh dah 2 kali gitu. Tu aku buat saya tu. Tu yang saya ingat berkelah. Dia tanya, "Tu nak balik ke mana sekali?" Balik belah kiri, belah kanan. Lagi kiri kita ambil hantar balik kat aku semua. Tapi saya tak tanya gitu. Tu habis saya tanya dia. Cuma saya tanya, nak baliknya lah. Dia tahu ni macam ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis gitu. Balik dua-dua ni. Gitu. Tapi kau tu dia kata dhaif. Mu'tamad kau 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Macam kita. Tapi hak pertama tu wajib. Hak kedua tu sunat apa tu lah. Macam sembahyang biasa lah. Di Mekah tak ada paling Ustaz. Assalamualaikum. Maka paling ni sunat je. Cuma kita nak ambil sunat tu lah. Gitu. Tu kalau ni. Wajibnya sekali. Yang kedua tu sunat. Habis. Dan sunat dibaca dahulu daripada salamnya. Sunat lagi kita baca ni sunat je. Dulu pada salam, mana sebelum pada salam lah. Allahumma la tahrimna ajrahu. Tahrimna mana menegahkan. Ya Allah ya Tuhan, la tahrimna mana jangan engkau menegah akan kami ajrahu, akan pahala dia. Wala taftimna ba'dahu, dan jangan kamu mati fitnahkan kami. Taftinna, fitnahkan kami selepas daripada lepas dia mati, jangan duk fitnah kami. Waghfir lana walahu, ampunkan bagi kami dan bagi dia, bagi mayat tu lah. Wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan bagi saudara-saudara kami yang terdahulu daripada kami bil iman, dengan iman. Wala taj'al fi qulubina, dan jangan jadi oleh engkau fi qulubina, pada hati-hati kami, ghillan, dendam, kesumat, dengki. Ghillan tu mana dengki, dendam, kesumat. Lagi pada ghillan lilladzi, bagi orang yang beriman, jangan kami jadi dendam lah pada orang-orang beriman ni. Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana, hi Tuhan kami, sungguhnya engkau antal ghafur. Engkau lah Tuhan yang ghafur, mana dia maha pengampun, ar-rahim, dan maha penyayang. Habis kat tu. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Sikit habis dekat bawah tu lah. Minggu depan, bulan depan kita baca bab lain pula. Bermula sekurang-kurang tanam akan dia akan mayat. Bila ada mayang tanam dah kan nak taruh. Nak buat tukun boleh sangat lah. Timpa tanam lah. Bermula sekurang-kurang tanam akan dia akan mayat tu dalam satu lubang. Sekurang-kurangnya, tak boleh kurang pada ni. Lubang tadi tu, sifat pada lubang yang menegah ia satu lubang tadi akan zohir bau pecah-pecah mayat itu. Nampak tak? Koreklah lubang agak-agak 4 kaki busuk lagi. Tak ada kot dia dalam 4 kaki ni, tinggi berani ni. Ni 3 kaki lah. 4 kaki tu. Tak keluar dah. Ya Allah, selesai. Sekurang-kurang yang menegah zohir bau pecah bila mayat dalam tu pecah, meletup macam pecah semua. Bila pecah, bau busuk dia tak naik ke atas, okeylah lubang tu. Tak sampai 7 kaki tak apa kan? Tak apa, tak ada masalah. Dia syarat lubang yang menegah. Kalau kamu sikit-sikit tu tak boleh. Jadi pasal bila pecah bau busuk orang maki bau orang ni pula bau pelik, bukan bau macam bangkai lembu, kebau, tikus boleh kira. Orang ni pasal makan macam-macam. Lembu makan rumput semata ya. Nasi biryani dia tak makan. Kita dengan biryani dengan apa? Spaghetti lah apa lah. Macam-macam tu yang bau macam-macam. Itu kita tanam dalam. Bau pecah dan menegah ia lubang tadi ni akan dibongkar oleh binatang yang buas. Binatang hak buas. Binatang buas macam apa? Babi lah. Babi dia makan tu. Bangkai-bangkai lah. Dia bau dia serodok. Dulu rimau. Zaman dulu lah. Orang zaman dulu hutan semua lah. Rimau tu. Makan. Betul. Sampai 7 kaki dia tak korek dia pun. Sampai 7 kaki. Maksud dia masalah dia nak makan. Dia pasal dia berbau. Lepas tu dia tahu korek. Kalau kita sampai 7 kaki tak naik dah.
Tak kacau apa. Kalau lagu tu, maka tak memadai kita letak khanda atas bumi dan kita timbul tanah atas dia. Tak ada. Pasal dia syarat dia kata bermula sekurang-kurang tanam mayat tu satu lubang. Kena buat lubang. Buat lubang lah. Ni tanah lah. Kena buat lubang. Ni syarat kena buat lubang. Tak ada kalau kita buat macam ni. Tanah, kita tak mayat dah ni. Lepas tu kita cekuk macam tu. Walaupun dia tak keluar bau. Macam artatuk. Kamar artatuk tau. Kamar artatuk tu, bumi tak terima. Dia tak atas ni. Lepas tu dia buang mamar ni. Memang dia tegah keluar apa? Keluar bau, tegah menatang ni. Pasal dia, kita simenkan dia bubuh apa? Mamar lagi, apa semua lah. Bubuh mozaik apa lagi. Tapi nak buat macam mana dia? Tak terima lah. Bumi tak terima. Lempak laut tak ada pula lah tanda sejarah pula. Allah Ta'ala nak taruh lah. Gitu. Kalau kita boleh, kita nak buat itu saja, buat gitu. Tak boleh. Hak tu tak nama tanam tu. Dia panggil kambus. Timbul gitu. Dia tak dia atas tu. Macam ni. Mayat. Buat sama tak boleh. Tak memadai gitu. Dia kena buat lubang. Dia kena buat lubang. Tak memadai lah. Kalau menegah, walaupun kita buat untuk dia tegah bau busuk, menegah daripada dia bongkar binatang sekalipun, maka hukum dia haram dan tidak memadai juga. Walaupun gitu. Kalau mati tak kapal macam mana? Tak ada cukup, tak ada lubang. Atas apa? Kapal. Peranyut ayak, kambus dengan ayak tu lah. Tamat bagi besi, bagi kuat apa sikit. Ya Allah, lepaskan pelan-pelan dalam tu, maka kambus dengan perut ikan gitu lah cerita dia. Perut ikan yu ke ikan kembung ke ikan apa. Ikut lah. Boleh faham tak? Gitu lah. Duduk dalam perut lah kita. Lubang kubur kita di situ. Melainkan bumi tu dia keluar mata ayak, memang tak boleh nak tanam lah. Korek nak ayak. Korek sekaki dah ayak dah. Kecuali lah ada syarat sebab-sebab tertentu tu, melainkan bumi tu dia keluar, memang keluar ayak. Membasahkan mayat ataupun dia jadi basah kapan, maka wajib ditanam kepada tempat yang lain yang kering. Walaupun kena bayar sekali pun kena buat lah. Ataupun kita buat khanda, buat peti. Bubuh tak pergi masuk ayak lah. Baru tanam dalam tu. Ataupun kita tu baru boleh kita letak atas bumi kambus gitu lah. Dah ayak lah. Buat macam mana? Jadi haram kita tanam mayat tempat yang ada ayak. Haram. Tempat yang ada ayak. Yang jadi basah mayat ataupun basah kapan. Melainkan tak kala tak kuasa kita sekali-kali nak ubah pindah dia tu dah. Memang kawasan tu ya. Ya Allah. Pada ketika tu ulama kata haruslah. Kita nak buat benda-benda tadi yang kita abad tu. Mana satu daripada 3 perkara tersebut. Macam mayat tu mati dalam kapal. Tak kuasa bawa pergi tanam ke darat. Kalau gagah nak buat pergi tanam busuk. 2 minggu baru nak sampai darat lah. Busuk. Jadi mandi kapan sembahyang, buang ke dalam laut. Ni dalam tengok kalangan kita I'anatul Talibin dia sebut macam tu. Juzuk yang kedua, muka surat 116. Tengoklah I'anatul Talibin juzuk yang kedua. Maka mati atas kapal, senggelamkan dia dalam ayak. Selesai. Kapal ayak bukan laju macam kapal terbang Nak sampai ke darat sampai seminggu busuk mayat tu. Ya Allah. Tambah. Macam itulah. Qala musannif rahimahullah, bermula yang akmalnya, mana yang terlebih afdalah.
iaitu diluas akan kuburnya, dan di dalam akan kubur tu qadar seperunjung. Tu seperunjung. Ni bahasa orang sana, seperunjung ni lepas kepala weh. Seperunjung dia tulis itu. Kalau bahasa Kedah dia tak sebut gitu. Seperunjung. Seperunjung. Seperunjung ni apa seperunjung? Mana dia? Lepas kepala kita. Seperunjung. Lepas kepala seperunjung. Qadar 4 hasta. Nah, orang kita ni 4 hasta ya, kebiasaan orang. Kalau lebih pada 4 hasta tu kan tinggilah. 4 hasta bukan 4 kaki. No, 1 hasta sekaki setengah lah. 1 hasta 18 inci. Kebiasaan orang ni 1 hasta. 18 inci. Sekaki setengah. Kaki setengah. Jadi 5 kaki lebih lah. 6 kaki. Nah, tu kebiasaan orang lah kita tahu. 6 kaki, 5, 8, tu biasalah kita. Gitu. 4 hasta. Sekurang-kurangnya kubur. Tu mana afdal dia, hak afdal lah. Hak sekurang-kurang tadi, lubang yang menegah tadi lah. Tu sekurang-kurang. Hak afdalnya, dia kata seperunjung ni lebih kurang 4 hasta. Mana dia? Orang Kedah panggil apuh kepala. Apuh kepala ni melepasi kepala. Itu mana seperunjung. Itu yang elok ya. Macam dia, gitu dah. Kita dengan mayat, itu yang afdal dia. 4 hasta. Baik. Dan bermula lahat itu afdal daripada syiqqun. Bermula dan berliang lahat. Dan berliang lahat itu afdal daripada syiqqun. Syiqqun ni apa dia? Mana dia belah tengah. Kita belah tengah. Dia gini. Lubang ni lubang. Lubang kubur Ni bumi kita bijak Ni syiqqun ni. Tengah-tengah tu. Tu syiqqun. Lubang tengah. Ni mana parit tengah ni. Macam longkang. Macam longkang ni. Senang. Dia buat sama besar dengan apa? Dengan mayat tu lebih kurang Maka masuk dia kok mengiring tu. Mayat duduk dalam ni dia tak bergerak mana-mana. Lepas tu dia ambil papan tutup di atas ni. Tutup di atas ni timbul di tanah. Lahat pula. Allah. Huduh lukis pun. Buat biar dunia. Dia buat sini Jadi dia tutup papan sini. Gitu. Timbul sini Maksud dia mayat dalam ni. Tu. Hak ni pun mayat ni tu tapi tidur lah, bukan berdiri tu. Mengiring tu. Mengiring ke kiblat. Ini kita ke kiblat ni. Ni kiblat. Al-qiblah. Mengiring gitu. Ni hak ni lahat. Hak ni dia panggil syiqqun, syin qaf. Syiqqun. Hak ni lahdi. Lahat. Ini syiq. Mana afdal? Berliang lahat afdal daripada syiqqun. Tapi kalau bumi dia ni keras, kalau tanah dia keras, kalau tanah dia tanah lembek, tanah nak buat ni tak boleh, maka ini lebih afdal daripada sini. Faham tak? Situ. Kanda dia tu nombor 3 lah. Tapi kalau bumi berayar, lebih afdal kanda daripada lubang-lubang ni pula. Tengok uruf. Tengok tempat. Dan berliang lahat itu afdal daripada syiqqun. Jika keras bumi itu tu dia qaid dah. Kalau keras bumi mana dia tanah dia tak gambut. Dan jika gambur dia leh. Mana bumi yang macam tanah pasir tu kan. Tanah pasir tu gambut lah dia panggil. Nak buat lahat tak boleh, dia kira nak runtuh. Jika gambur ia bumi tadi, maka afdal syiqqun daripada lahat. Lahdin ni. Afdal sini daripada situ. Baik. Maka liang lahat iaitu digali di bawah rusuk kubur yang pada pihak kiblat. Kiblat belah tu rusuk kiri.
Digali di bawah rusuk kubur yang pada pihak kiblat, bukan kiri kanan lah. Nampak kata pihak kiblat lah. Ni pihak kiblat. Lurus baring mayat di dalam lulus mana muat. Ha itu, muat. Lulus mana muat. Bukan lulus pas periksa ni tak. Nah, lulus mana muat. Baring mayat di dalamnya, dalam lubang habis. Buatlah besar mana, nak buat ditanya pula, buat besar mana, ikut suka pergi lepas mayat dah. Gitu. Belah saya pakai lahat. Kampung dia sampai kilo pakai lahat. Dan syiqun itu iaitu digali pada pertengahan kubur. Ni tengah-tengah kubur syiqun. Tengah kubur ni parit. Qadar lulus mana keluar muat baring mayat di dalamnya, dalam lubang jua. Baring itu dah. Buat tu senang. Proboh gitu, katuk di atas timbul. Gitu. Dan wajib dibaringkan akan mayat itu di dalam keduanya. Apa mana dibaring? Mana baring faham noh? Kau ni itu baring. Adapun bahasa kita, kau tu panggil apa? Lentang. Wajib kita baringkan. Baringkan kau ni. Apa wajib kita baringkan apa ni apa? Bagi mengiringlah, mengiringkan mayat di dalam kubur tu. Bagi wajib baring mayat, mana baring ke rusuk dia lah, bagi menghadap ke kiblat. Tu wajib. Menghadap kiblat apa dia? Dada dan muka dia. Wajib bagi menghadap kiblat dada mayat dan muka mayat. Dia tanya orang kalau tak ada muka, dia kira pihak muka. Tak ke tu? Maksud dia gitu. Kalau kiblat belah ni, ngering kat tu. Wajib, bukan sunat. Kalau kita tanam dia melentang, kita lah ni biar tu imam AJK macam dia tunggu nak pergi baca talqin ya. Lepas sembahyang tu sembang di selalu 15 sana gitulah. Di pinggir-pinggir masjid tu lah. Di sembang situ tu. Geng-geng muda lah urus nak mana nak lepas-lepas ni geng muda. Depa lah. Pipi dia berbubuh, tanya apa tanah ke mana? Dia tak kami pergi lentang dia tak. Wajib kena korek. Pasal tak menghadap ke kiblat. Kalau kita nak sembelih lembu, kalau bagi melentang tak boleh sembelih. Kaki naik muka. Dia kena mengiring juga. Menghadap kiblat, dada dan muka. Dan sunat baringkan dia tu atas rusuknya yang kanan. Sunat atas rusuk yang kanan. Syarat dia nak pada menghadap kiblat muka tangan. Muka tangan, muka dengan muka dada. Lepas tu kita nak mengiring belah kiri ke belah kanan. Ikut sukalah kiri kanan. Syarat kalau kiri pun menghadap kiblat lepas tu lah. Tapi kaki pergi belah tu lah. Faham tak? Kalau kata mengiring kiri kanan, kaki pergi belah ni lah. Ikut-ikut lah. Tapi menghadap kiblat, menghadap. Dia tanya, kita tanya hampa buruk lah. Dia kata mengiring hampa belah kiri. Habis pergi. Syarat menghadap kiblat lah dada dia tu dengan muka dia tu. Miring kiri kan, miring kanan ikut suka. Tapi sunatnya iring belah kanan. Boleh faham tak? Situ. Syarat dia gitu. Yang tu kiri kanan sah. Tapi sunatnya belah kanan. Tapi kalau dia tu accident kita misalnya kita kata lah. Konong belah kanan ni dah tak boleh letak teruk lah kita kata. Kita iring belah kiri. Tak apa. Sama lah macam semayang pun. Semayang sambil mengiring lah. Mengiring. Belah kiri, belah kanan dulu. Belah ni tak larat lenguh sakit weh. Dah lama duduk tidur tu kita kata lah. Mengiring belah kiri. Tak nak menghadap kiblat muka dengan dada dia. Macam tu je. Dia pun kata,
Apa tanam pacak semua lah. Lah itu. Lah pakai hak yang TMB ni tu lah. Untuk apa? Gali tiang elektrik lah. Tu senang lah. Lepas tu pacak tu. Dia bukan nak tampan pun, tak ada ranting pun lah, faham tak? Bila dia mati, kita tamat itu lah. Dia tak ada ranting pun, buah elok celih-celih tu, beruk itu. Tutup belah atas, selesai. Kan? Letak lampu. Jadi tak payah pergi. Dia pun kata payah lambat. Bila dia jadi kemat, dia pecah bumi apa semua lah. Pecah bumi, tak payah bangun-bangun. Kalau kita tidur dulu lah. Bangkit nak kena perbetul dulu apa semua, baru nak boleh jalan kan. Jadi yang ni duduk situ lah. Dia berdiri lah. Sama-sama pecah-pecah, buka-buka tu buka jalan. Nampak gitu lah kot. Macam-macam. Wallahualam tu dia kata. Kita pun tak nak tengok. Nah, tapi sunatnya atas rusuk yang kanan dan makruh kita baring atas rusuk yang kiri. Itu dalam Sabilai dia tulis gitu lah. Atas rusuk kiri ni hukum dia makruh. Kalau tak ada pasal lah, faham tak? Kalau makruhnya kalau boleh mengiring kanan tapi kita kita mengiringkan dia belah kiri ya. Itu hukum dia makruh. Tapi kalau ada sebab, ya Allah lah. Hilanglah makruh tu. Habis. Dan wajib dibaring akan mayat di dalam kedua lahat dan syikun dari lubang tadi lah. Nah, kalau kata duduk dalam lahat pun baring kat tu jugalah. Kalau kata dalam syikun pun baring kat tu juga. Dan wajib memperhadap. Tu tengok. Wajib memperhadap akan muka mayat. Mana wajib memperhadap? Wajib kena bagi menghadap gitu lah. Dan dada apa? Mayat tadi memperhadap pada tu kepada kiblat. Mana ke pihak kiblat. Kepada pihak kiblat. Sunat bila kita nak menghadap kiblat tu, sunatlah kita lapik kepala mayat tu dengan umpama tanah. Maka kita selak kapan tu. Selak kapan tu selak lah. Sini pun pengen selak lah. Buka selak kain mau selak buka. Lepas tu kita buka lah kepala mayat tu sikit lah. Selak kapan bagi terbuka pipi belah bawah. Bukan buka muka. Muka tak ni. Sunatnya pipi belah bawah ni buka. Ni aja ni kan. Bila dia tutup itu kan. Ni bila kita buka selak belah pipi kanan ni. Belah pipi ni bagi kena tanah. Ni tak apa. Itu. Pipi ni bagi kena tanah. Sunat. Dia tak, kami tak buat ikut suka hampa lah tu lah. Tak apalah benda sunat lah. Tapi sunatnya macam tu. Pipi dia bagi kena. Kita lampik lah sikit dengan bantai. Kalau kata di kampung saya tu, geng yang korek ni tahu lah. Dia pun buat siap-siap. Dia macam dia bila nak buat lahat tu, dia buat itu. Agak-agak. Dengan tanah tak payah duk lapik dah. Kalau tak buat, lapik lah. Letak lah. Ambil kepai-kepai tak tu 2 biji lah. Agak tak bagi dia. Dia tak. Macam kita lah kalau tidur. Kalau tak ada ni, kalau kita tidur mengiring. Jadi kepala kita terlewet tu. Bila buat bantai okay, sama lah. Macam tu je. Bagi selesa lah dia pun. Sunat tu. Umpama lah kita buka bagi pipi dia kena. Bila kita giring tu dah taruh pipi dia sebelah bawah supaya sampai ataupun supaya kena tanah. Dan kita rapatkan muka dia dan 2 kaki dia kepada dinding liang lahat. Dinding liang. Muka dia. Rapat sana. Lepas tu kaki dia ke sini. Bengkok sikit. Bagi dia tak itu. Muka dia tu bagi rapat. Ke liang. Ish. Agak-agak rasa ni. Tahu. Pekat rasa orang kali pun. Weh. Sikit tu lah. Siapa dulu tak tahu. Tu cerita dia. Tapi tampi kena pi belakang. Tak ada seorang dekat dunia tu cerita dia. Dekat langit tak ada. Semua kena pi. Cuma dulu cepat. Dian cepat.
supaya dia tujuan tu supaya tak tertirap dia kan, supaya dia tak tertirap. Kita sendai belakang tu dengan tanah supaya jangan dia terlentang supaya tak dia terlentang. Kita bengkokkan kaki tu sikit, kepala dia kita muka dia kita rapat ke sini supaya dia tak tertirap. Bila di belakang ni kita sendai dengan, maksud dia sendai sebelah je lah, sendai belah belakang lahat ni rapat di dinding lahat tu lah, dinding lahat tu macam tu. Kita rapatkan muka dia gitu, di bawah ni selak begini, di belakang ni kita sendai dengan tanah supaya tak terlentang dia. Buat macam tu. Zanaklah belakang dengan bantai, dengan tanah lah, bantai yang buat daripada tanah supaya jangan terlentang. Sunat kita rongkai tali pengikat mayat tu di dalam kanda ataupun dalam yang lahat tadi lah. Utama lah kanda kita buat macam mana, kita perapat lah dengan muka kanda, dengan dinding kanda tu, lapik kepala bantai kalau lang kanda. Tapi makruh kita bubuh hamparan ataupun kita bubuh bantai kabu. Bantai lah. Tak kira lah bantai apa, hukum dia makruh. Bubuh hamparan pun makruh. Hampak elok Allah. Tapi kalau bubuh pakaian hak mahal macam sutra haram. Maziak. Habis itu. Dan dada kepada, kemudian ditutup akan kedua lahat dan syikun tadi ni dengan papan atau lain daripada papan batu ke apa, tak kira lah. Tu benda yang wajib kita buat ketika mana turun mayat, kena cam. Satu menghadap kiblat, yang kedua bagi mengiring, yang ketiganya kena tutup dengan papan ataupun dengan batu supaya apa? Supaya tanah tu tak kena mayat, faham tak? Dia tak mau macam kita kambing ayam lah. Ayam mati, kau mau ayam mampu ya? Dia korek lubang, bubuh dia dalam tu, tanah atas dia tu, faham tak? Jadi nak korek tak boleh lah. Kalau kita mampu tu. Tu wajib dah kita katuk tu, maka dia ni tak terganggu dengan tanah. Maksud dia duduk stay macam tu. Tak terkeput dia tu. Dengan papan kita batu kita katuk atau lain daripada macam batu hampak ke apa, bata yang mudah dibakar umpamalah, supaya jangan bertindih mayat tadi dengan tanah. Itulah tujuan dia. Dan dikambus akan kuburnya itu dengan tanah kambus. Tahu kambus? Kambus sebelum kambus itu sunat kita orang yang ada di tepi kubur tu. Sunat orang yang ada di tepi kubur tu, ni dalam i'anah. Tengok i'anah lah. Kita i'anah. Kita yang duduk tepi kubur tu tengok saja lah. Sunat dia sebelum kamu itu kita ambil tanah. Orang tu panggil rauk tanah. Rauk tu lah. Bukan kepai tu. Ini dah nak tanam tanam. Kita rauk tanah yang dia berkorek tu. Saya rauk, baru kita baca kali pertama 3 kali, seorang 3 kali. Minha khalaqnakum. Rauk yang kedua wa fiha nu'idukum. Rauk yang ketiga wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu dari i'anah dia sebut macam tu. Sunat. Kalau ada 4-50 orang duduk tepi tu pakai rauk ni, memang penuh gitu, dia cangkui dah. Dah ya, orang yang cangkui lah. Jadi kita yang buat. Sunat. Ni tu, like i'anah dia sebut tu. Ketika mana kita kambus tu. Kerana apa? Kerana ikut perbuatan Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan sanad dia jayyid. Dengan sunat kita kambus kubur dan dikambus kubur dia tu dengan tanah. Sunat tambun tanah. Jadi bila kita kambus dia sama, sunat lagi kita tambunkan, kita tinggikan kubur dia tu lebih kurang sejengkai. Singkai. Maksud dia dah sama dengan tanah, kita timbul lagi bagi naik sejengkai. Macam taklah batai ubi dia kubur dia besar sikit bagi naik sejengkai tinggi jangan tinggi sangat. Jadi batai ubi semua tu. Batas tanah ubi tak mau. Tanah kacang tu. Ambil sejengkai kita tinggikan. Sunat kita tinggikan sejengkai.
Dan sunat kita bubuh tanda daripada kayu. No, sunat dia. Kayu ataupun batu yang hidup. Dalil hadis yang ulama ambil ni, dalam tengok dalam kitab Syarqawi tu, hadis riwayat Abu Daud tu lah. No, hadis riwayat Abu Daud. Tengok dalam Syarqawi tu. Kitab Syarqawi. Mana bab masalah sunat kita pacak atas apa? Atas kubur lah. Seumpama pelepah kurma supaya dia ringan siksa kubur. Pada hadis itulah ambil gitu. Dengan berkat tasbih. Dalil ikut perbuatan Nabi. Macam hadis Imam Baqi itulah. Jadi kalau kita tengok tu, kalau tengok dalam apa? Sulam dia kata tak ada pelepah kurma, mana nak ada pelepah tamak kita. Maka ulama kata ambil pelepah nyuk. No. Kalau dalam kitab I'anatul Talibin, kita sunat bubuh pokok kemangi. Lagu mana kemangi ni? Sini ah? Sini ah? Kemangi. Ulang. Ha? Ulang. Cik apa ni apa Google tengoklah weh. Sunat kita bubuh di kubur tu. Tu dalam I'anatul Talibin. Kena bawa. Bawa. Sunat dia bubuh itu. No. Tak bagi. Hak lama pun pi lah weh. Faham tak? Aku buat mak pak kita yang ni lah. Kita tak nak bubuh. Sunat lah yang nak dibubuh kat kemangi tu. Pohon kemangi. Habis. Dan sunat membaca talqin. Sunat baca talqin. Erti talqin tu mengajar akan mayat, kemudian daripada sempurna tanamnya. Oi, ajak mayat weh. Kemangi boleh buat ulam, Ustaz. Buka tu. Nah. Tapi suruh ambil lah makan lepas pada abu dikubur. Tanah ada rumah tu makan mana, buka rumah mana? Ya, hak wangi-wangi tu lah. Sunat berpohon tu. Lepas tu jagalah sikit nah. Jangan nak bagi selera merebak pergi kubur orang ni tanam ni. Allah alam. Dia kemangi dia lagi wangi Dia sunat dia. Dari anak dia kata pohon kemangi. Kita kata tak boleh cik bos sunat pokok kemangi. Buah. Sunat kita ajak. Pasal apa? Satunya laqinu mautakum. Bila ilaha illallah. Tak apalah. Bila ilaha illallah tu, la ilaha illallah tu. Nak bang kata laqinu. Hadis tu dah. Laqinu mautakum. La ilaha illallah. Okey. Laqinu bi amal mautakum. Orang yang mautakum bila ilaha illallah. Nah. Baik. Ajak apa mana talqin kan orang mautakum ni, maksud dia hak mati dah ke hampir mati? Kalau ikut pada kalimah yang mati dah, ini terlebih ni sorehnya mautakum mana orang yang telah mati pada kamu. Kalau ikut pada kalimah ni, faham tak? Itu terlebih pakai zahir terlebih ni. Lepas tu mana dalil dia lagi? Kata tu guru wazakir ke fazakir mula-mula kan? Bukan wazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wazakir dulu kot noh. Tak ingat ayat. Wazakir dulu ayat ni ayat Quran lah. Wazakir.
Wa dzakir fa inna dzikra fa inna dzikra tanfa'ul mukminin. Okey. Beri peringatan. Maka sesungguhnya beri peringatan manfaat bagi orang mukmin. Bila disebut orang mukmin ni, ulama bahas, maka Tuhan tak kait sama ada mati ataupun hidup. Maka orang mukmin ni sama ada mukmin tu mati ataupun hidup. Maka ni dalil kata buat talqin. Tak kira bagi peringatan sama ada jadi manfaat bagi orang mukmin. Bila manfaat dia? Wa imma ba'dal maut, wa imma maut ataupun hayah. Ataupun waktu dia hidup ataupun waktu dia mati. Jadi manfaat belakang. Habis dia ajar situ. Gitu. Tapi banyak lagi hadis-hadis. Ada satu kitab tuan-tuan cari yang dikarang oleh Habib Syed Muhammad Alawi Al-Maliki, yang dia tasahihkan balik hadis-hadis yang berkenaan tentang mati orang babat mati-matilah, termasuk dengan ni talqin-talqin ni, maka sah semua. Kerana ada hadis bila perang perang Badar. Bila menang perang Badar tu matilah pembesar-pembesar musyrikin tu lah, yang mati dalam lubang ni. Nabi hidup diri tu. Nabi hidup diri, Nabi kata, hari ni yang tahu lah apa yang aku bawa, aku janjilah, Allah Ta'ala janji kat hampa bahawa syurga tu benar, neraka tu benar, siksa kubur tu benar. Umar kata, Rasulullah hendak kata apa? Pok ni mati ni bukan dengar tentang apa pun, bukan tahu tentang apa. Nabi kata Umar, pok ni terlebih kuat pendengaran dia daripada hampa hidup. Hatta tapak kasut nak las tu pun dia dengar hampa tak dengar lah. Lebih kuat pendengaran. Tu menunjukkan kata mayat tu dia dengar kita duk baca dia tahu, cuma dia tak boleh sebut lah. Kalau dia kata tak apa, aku ingat kita pula pi. Tu cerita dia. Kalau dia balik kita pi, tu lah cerita dia. Maka cerita aku tu lah, faham tak? Tanfa'ul mu'minin. Jadi manfaat. Nak tengoklah Sulam Sibian. Kalau ada kitab Sulam Sibian tu Tok Icik tu, dia bahas semua tentang dalil-dalil apa ni yang Pak ni kata bid'ah ni lah. Gitu. Sunat kita baca talqin. Talqin ni berapa kali? Sunat baca 3 kali ulama kata. Walaupun seorang baca 3 kali. Kalau 3 orang tak apalah, seorang sekali lah. Sunat dia gitu. Tambihun, dibuat tambahan sikit. Dan sunat ziarah kubur orang Islam bagi segala laki-laki. Sunat ziarah kubur bagi orang Islam. Kubur orang Islam bagi segala laki-laki. Sunat tu bagi siapa? Segala laki-laki. Orang perempuan mana? Dan makruh bagi perempuan. Orang perempuan ni hukum dia makruh. Makruh. Terkadang haramlah perempuan ziarah kubur jika membawa kepada fitnah. Kalau bawa pada fitnah. Melainkan ulama kata sunat perempuan ziarah kubur Nabi di Madinah, itu hukum dia sunat. Hantu pergi Madinah pakai tak ziarah kubur Nabi, dah ada sunat apa tu, hampa pun umat Nabi siapa tu juga. Maka ulama kata hukum dia sunat. Wa imma laki-laki atau perempuan bab kubur Nabi ni lah. Sunat perempuan ziarah kubur di Madinah ni lah. Kata Ibnu Rif'ah sebut sunat perempuan ziarah kubur segala nabi-nabi dan wali-wali dan ulama. Itu sunat. Tapi kubur ibu bapa, dan tidak sunat ziarah kubur ibu bapa dia. Hukum dia makruh. Itu pun kalau tak mai fitnah, kalau mai fitnah haram. Kalau rumah mak bapak dia. Ada pun kubur anbiya, auliya, wali-wali, ulama semua, itu hukum dia sunat. Begitu. Samalah kubur saudara dia, kerabat dia sunat. Makruh. Tapi kata qil, ada juga qil lah, pendapat yang dhaif lah. Kata qil
sunat perempuan ziarah kubur ibu bapa dia dan saudara dan kerabat dia adalah tu sunat. Tapi khilaf je dah. Kalau muktamad makruh lah. Boleh lah. Kali sekala raya-raya ya. Bukan lama. Mana boleh pergi raya-raya? Ikut juga kami. Kami nak pergi raya apa? Dia kalut. Dia kata raya orang nak seronok, bukan nak terus sedih. Dia hukum tu dah. Mukalah hari apa pun dia jadi, dia kita buat benda ni untuk mengingati mati hari apa pun. Awak raya apa nak pergi seronok pakai tak lupa mati lah. Kenal lah tu. Gitu. Sunat. Ziarah kubur. Dulu Nabi kata inni nahatukum an ziaratil kubur. Tapi Nabi kata fazuruha. Dulu aku tegah hampa daripada menziarahi kubur. Bila ni hampa pergi lah. Maka ulama letak hukum macam tu. Lagi apa? Dan sunat memberi salam atas mereka itu apa? Ahli kubur tu lah. Dengan kata seorang yang pergi nak melawat tu, assalamu ala ahli diyari minal muslimin wa inna insya'allahu bikum lahiqun as'alullaha lana walakumul afiyah. Assalamu ala ahli diyar, dan salam sejahtera atas ahli dia, atas ahli kubur, minal muslimin, daripada yang muslim, laki perempuan lah tu. Wa inna insyaallah, dan kita insyaallah ta'ala bikum, bagi kamu, lahiqun, lagi akan kembali. Maksud dia kami akan ikut jejak langkah kamu. As'alullah lana, aku mohon kepada Allah Ta'ala, walakum, bagi kami dan bagi kamu, al-afiyah, sihat. Maksud dia apa? Hidup dah. Hidup lah alam mereka, apa nak? Tidak nak pergi sihat ke mana? Afiah. Minta hidup ke tu. Ni hadis ni. Ada riwayat Muslim, bahawa Nabi SAW sebut ziarah. Nabi kata, Assalamualaikum daral qaumil mu'minin. Boleh baca dara, boleh baca dari. Baca lagu mana pun kena tu. Kalau dara, dia jadi hazah munada mudhaf. Assalamualaikum ya ahlad dari. Boleh baca dari. Boleh baca Assalamualaikum ya daral qaumil mu'minin. Boleh juga. Maksud dengan hazah huruf nida. Kalau baca dari, jadi munada mudhaf. Assalamualaikum ya ahlad dari. Ahlad dari. Boleh baca gitu. Ada dalam Tirmizi. Qaumil wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Lepas tu sunat kita baca Allah malah tahrimna ajrahu wala taftinna ba'du, selepas pada tu. Sunat tambah lagi Allahumma rabba hadhil ajsad. Allahumma rabba hadhil ajsadal baliyah. Ajsadul baliyah wan nizamul nakhirah allati kharajta minad dunya wa hiya bikal mu'minah anzil 'alaiha rahmatan minka wa salaman minni. Boleh tambah gitu, boleh jugalah. Tu dalam boyah tu lah dia sebut gitulah. Lepas tu kita baca qul huwallah. Kemudian kita doalah. Tu cara nak ziarah kubur dia. Wallahu alam. Habis. Dan sunat bagi kita yang hidup membanyak membaca doa dan bersedekah. Sunat kita baca doa dan baca sedekah ni kita sebut tadi, bagi duit lah. Sunat dia. Macam seperti berniat aku sedekah satu kebun ganti daripada ibu bapa aku. Ataupun daripada ibu aku ataupun daripada bapa aku. Maka masalah sedekah ni kalau riak pun dia tak batal pahala dia. Sedekah macam ni. Maksudnya kita bukan sedekah bagi kita. Kita niat aku sedekah satu kebun ni, dia kemas dengan aku noh. Ni kita sedekah duit bagi kat orang mayang-mayang tu dah. Ganti daripada ibu bapa aku. Maksud dia ganti pada seolah-olah mak apa tu. Walaupun kita riak, walaupun nak tunjuk kat orang lah. Tapi bukan seolah bukan kita yang sedekah. Mereka yang bagi. Kerana kata sahat dah. Maka hak ni. Dia sebut lagu tu. Maka hak ni kalau riak pun tak batal pahala. Kerana pahala dia bagi mereka bukan bagi kita.
dan bagi kebajikan dan bagai-bagai kebajikan. Hadiahkan pahalanya kepada segala mayat kerabat kita dan lainnya, lain daripada kerabat kita. Siapa dia lain tu? Daripada muslimin. Ni sebab tu kita semayang, pahala semayang ada lah. Hak pahala tu kita sedekah pergi ke dia. Nampak tak? Gitu. Tak ada masalah. Kerana sekalian mereka itu, ahli kubur tu sangat berhajat kepada doa orang yang hidup. Kerana daripada tak boleh doa dah. Berhajat kepada sekalian doa orang yang hidup. Demikianlah kerana Nabi kata, bila mati anak Adam, in qata amalu illa min salasin. Apa salasin tu? Yang pertama, sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulah, atau anak yang soleh yang mendoakan bagi kedua bapa. Nah, berhajat pada doa orang yang hidup. Demikianlah yang tersebut, yang disebut akan dia daripada beberapa hadis Nabi SAW. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam, kita pun wallahu a'lam tentulah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala babuz zakati. InsyaAllah kita masuk bab zakat. Base dia tu. Puasa baca. Depan puasa baca. Puasa baca lagi? Baca dah lama-lama puasa tu lah. Okey lah tu. Masuk bab zakat. Apa habis bab zakat? Bab haji umrah lah. Habis haji umrah tu, insyaAllah selesai. Allahu'alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma wafiqna lima tuhibbuhu wa tardahu minal qawli wal 'amali fi ta'atika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Boleh elok asak. Kalau asak tidak, ini asak